Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita dapatkan sudut genting bagi sesuatu blok akrilik lah. Jadi pada hari ini cikgu gunakan blok akrilik ya. Jadi blok akrilik semi bulatan ni pada bahagian yang sebahagiannya rata dan sebahagian lagi bentuk bulatan. Selain daripada akrilik, kita juga boleh guna blok kaca dan seterusnya kita perlukan ialah jangka sudut. Okey, jangka sudut biasa yang selalu kita gunakan. Juga kita perlukan pen laser. Dan kali ini cikgu guna pen laser yang berwarna purple warna purple ataupun biru Dia macam purple kebiruan lah. Seterusnya kita perlukan pembaris panjang atau pembaris pendek pun tak apa sebab kita tak perlu buat graf kali ini. Juga pen atau pensel. Okey, baik. Eksperimen kali ini agak mudah sebenarnya. Okey, kita ikut prosedur yang ada dalam buku teks fizik tingkatan 4 tu Aktiviti 6.3. Okey, mula-mula kita letakkan blok akrilik kita tu pada tengah-tengah kertas putih. Kemudian kita lukiskan bentuk blok semi bulatan itu pada kertas tersebut. Okey. Kemudian kita alihkan blok akrilik tu untuk kita tentukan di mana titik tengah bagi semi bulatan ini Jadi pada bahagian yang rata tu kita ambil ukuran penuh. Contoh di sini ada 10 cm dan tengahnya ialah 5 cm. Jadi dari segi penandaan tengah ni memudahkan kita dapat lukiskan garis normal bagi kawasan ataupun garis normal bagi bahagian yang rata ini. Kita lukiskan dan kita labelkan supaya kita tidak tersilap Ini adalah N garis normal. Jadi ini penting garis normal ni penting. Ia mestilah bersudut tegak dengan sisi yang rata bagi blok akrilik tu. Seterusnya kita letakkan laser pen untuk kita pancarkan laser. Okey, so kita nampak satu pancaran yang lurus apabila kita pancarkan betul-betul melalui garis normal. Betul-betul melalui garis normal ni, ia hanya menghasilkan satu garis lurus. Kita akan gerakkan sedikit demi sedikit pen laser ini untuk menambahkan sudut tuju dan pastikan titik tengah itu tidak bergerak Okey, bila kita tambahkan sudut tuju, kita dapati bahawa sinar yang terbias itu berubah Sinar yang terbias itu berubah dan semakin besar sudut tuju kita gunakan, maka sudut biasan semakin besar bertambah. Bila kita tambah lagi sudut tuju, kita dapati bahawa sudut pembiasan itu semakin besar. Pada ketika ini kita nampak satu pantulan yang besar. Bila dah sampai ke tahap ini bermaksud sudut tuju kita sudah melebihi daripada sudut genting. Okey, jadi kita kena dapatkan satu tahap di mana cahaya pada bahagian pembiasan pada bahagian luar ini dia perlulah lebih jelas. Dan kita gerakkan sedikit demi sedikit supaya kita dapat satu kedudukan yang tepat di mana sudut pembiasan itu berada pada betul-betul dengan sempadan di antara udara dengan blok. So kita kena adjust lah. Kita kena
buat sedikit demi sedikit sampai kita dapat satu tempat yang kita fikirkan itulah sudut 7 yang menghasilkan sudut pembiasan 90 darjah. Kemudian kita buat tandaan sudut 7 tersebut dan seterusnya kita alihkan blok akrilik dan kita buat satu garisan yang menyambungkan di antara tandaan yang telah kita buat tadi dengan titik tengah blok akrilik semi bulatan. Kemudian kita ambil jangka sudut untuk kita ukur apakah sudut 7 yang kita hasilkan ini. Okey, kita buat ukuran kita catat di sini. So bacaan dia ialah 43 darjah. Maka apabila kita lalukan satu sinar dengan sudut 7-nya 43 darjah, maka ia akan terbias pada sudut 90 darjah ataupun selari dengan sempadan di antara blok akrilik dengan udara. So ini adalah sudut 90 darjah dan sudut 43 darjah ini dikenali sebagai sudut genting bagi blok akrilik yang kita gunakan. Setelah kita mengetahui nilai sudut genting ini, maka selepas ini kita boleh melihat apakah yang akan berlaku kepada sesuatu sinar yang masuk ataupun dipancarkan menerusi blok akrilik ini. Sama ada ia mengalami fenomena pembiasan atau telah berubah menjadi fenomena pantulan. Seperti contoh garisan yang kita buat ini, kita dapati bahawa sinar 7 yang kita lukis ni adalah lebih besar daripada sudut genting, iaitu 59. Jadi 59 lebih besar daripada 43 sudut genting. Jadi secara teorinya ataupun apa yang telah kita buktikan tadi, apabila sesuatu sinar 7 lebih besar daripada sudut genting, maka berlaku satu fenomena yang disebut sebagai pantulan dalam penuh. Dan fenomena ini menyebabkan sinar ini mengalami fenomena seperti pantulan. Jadi ia menepati ciri-ciri ataupun hukum pantulan. Okey, begitulah ceritanya bagaimana sudut genting dapat dikenal pasti dan kita dapat buktikan berlakunya pantulan dalam penuh yang banyak juga digunakan dalam kehidupan kita.